Daniel. Kalau dahulu andai rembulan tidak lagi mampu bercahaya, kini kurindukan purnamaku. Metaforanya menggunakan bulan dan purnama. Mengapa Naim Daniel? Sebab Naim percaya setiap kita sebagai manusia ni kita ibarat macam bulan tu, di mana kita perlukan cahaya yang betul untuk menerangi kita. Okey. Kegelapan. Ya, saya lah bulannya. Wah, Saya nampak awak mentari sebenarnya. Kan? Warna merah-merah. Selamat pagi kan? Hitam nampak kat situ. Kuat jodohnya. Okey. Sihat Naim Daniel. Naim. Saya Alhamdulillah. Okey. Tahun 2020 tahun yang cemerlang buat Naim juga, dengan pertama kali pada awal tahun memenangi untuk kita kata pertandingan lagu, dan kemudian untuk penghujung tahun 2020 mendapat pengiktirafan antara artis mendapat stream yang terbanyak di streaming music di Malaysia bersama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Dan ini juga satu perkara cukup menarik kerana ramai peminat Naim Daniel bertanyakan tentang muzik video Purnama. Ya. Okey, katanya muzik video yang ditayangkan di YouTube itu adalah draft yang kedua. Ya. Ke mana pergi draft yang pertama itu? Kita tak dapat nak lepaskan draft pertama tu sebab dia ada beberapa storyline sebenarnya dari MV Purnama ni, di mana Naim mengisahkan tentang seorang lelaki yang mengidap identity disorder, di mana seorang abang yang merindui adik perempuannya yang telah meninggal dunia, dan abang dia cuba untuk menjadi adik dia. Dan Naim ada cross dress di dalam first draft tu, di mana Naim pakai macam budak perempuan dan sebagainya. Kita takut ada sebarang kekangan dan sebarang masalah yang bangkit, jadi kita datang dalam draft kedua tu, and dapatlah tengok yang second draft tu sebenarnya. Alhamdulillah. Okey, kalau kita tengok semua lagu-lagu Naim, setiap satu lagu tu keunikan dia mesti ada Naim tonjolkan sesuatu instrumen. Kalau sembah tu kita tahulah goreng tu kan. Kalau yang ni kat belakang ala lembut je dengan flute dia. Adakah itu akan menjadi satu penjenamaan untuk Naim atau macam mana? Naim rasa selagi mana Naim nak dapat explore, sebab Naim percaya Naim masih muda lagi dalam industri, and Naim tak rasa macam sebarang masalah untuk kita cuba pelbagaikan apa yang kita mampu buat. Betul. Dan untuk Purnama kali ni Naim datang dengan mood yang macam untuk bercerita as a storyteller. Sebab tu lagu ni pun treatment dia seakan-akan lebih kepada ini adalah cerita tentang lagu ni. So kita datang dengan mood yang seadanya saja. Okey. Tapi sebenarnya yang wanita kecil itu adik kan digambarkan dalam MV itu. Itulah Purnamanya sebenarnya. Ada yang kata teman wanita ke? Saya. Tetap nak dia juga. Tapi tahun 2019 adakah kau menungguku dan juga lagu Sumpah diterbitkan untuk tahun 2020, lagu Sembah dan kemudian lagu Lara bersama dengan Hail Husaini dan juga Hakim Rosli, kemudian Purnama. Mungkin bercerita sikit tentang kolaborasi bersama dengan dua lagi nama besar dalam industri ini. Ini adalah satu kolaborasi yang Naim tak jangkakan yang akan dapat buat, sebab pada mulanya lagu itu pun Hail datang dengan dia kata ini adalah naskah terbaru, would you be part of it lah kan. And Naim pun rasa macam why not. Jadi kita datang dengan lagu Lara itu, dan kemudian pula kita datang dengan Purnama ni pun secara tak sengaja sebenarnya, sebab Naim tengah syuting at that moment. Lepas tu lagu ni selaku penulis liriknya Amzah Sabri dan juga saya datang untuk bagi demo ni. Dia kata macam lagu ni mungkin kita boleh buat something kan. Dan Naim terus shoot ke rumah dia. Actually Amzah studio dia sebelah rumah Naim, kita jiran. Buat lagu dia sama sampailah ke pagi. Jadilah lagu ni dalam masa sehari. Lagu ni dah ada draft dia, kita just kemaskan lagi je apa yang patut. Okey, sekarang Naim berlakon, menyanyi. Apa lagi yang kita boleh jangkakan daripada Naim? InsyaAllah ni akan datang dengan sebagai hosting pula, sebagai seorang host. Dia nak cara speaker Ismail. Selepas ni InsyaAllah dipermudahkan urusan cipta lagu juga mengubah lagu dan sebagainya. Keunikan Purnama ini kerana mesej yang dibawanya itu adalah tentang mental health ataupun kesihatan mental. Jadi adakah ini pengalaman yang pernah dilalui oleh mungkin sahabat-sahabat Daniel ataupun dalam kalangan Daniel punya lingkungan sendiri? Naim percaya di dalam industri ni Naim punya tanggungjawab bukan saja sebagai seorang penyanyi maupun pelakon. Jadi kita membawa apa yang kita mampu sampaikan kepada masyarakat, dan Naim rasa ini adalah tanggungjawab Naim untuk kita sama-sama bagi kesedaran kat orang luar sana, di mana penyakit mental ni adalah satu benda yang perlu diambil serius, sebab ianya boleh terjadi pada rakan-rakan kita, pada saudara mara kita, ahli keluarga kita sendiri. So kita have to make sure di mana semua orang yang ada sekeliling kita ni kita jaga dengan sebaik mungkin, dan selagi mana kita masih ada ruang dan peluang untuk beritahu mereka yang kita sayangkan mereka, ambil peluang tu sebaik mungkin. Tadi pagi kita bersembang mengenai Azam 2020. Nak tahu juga azam Naim Daniel 2020 tercapai ke atau bagaimana? Naim sebenarnya tidak limitkan diri untuk satu azam, tapi Naim cuba untuk letakkan setiap tahun tu untuk menjadi lebih baik pada tahun-tahun sebelum ni. Jadi tahun depan macam tahun mana? depan Naim inginkan satu benda je, di mana Naim just nak
kesihatan diri diberikan lebih baik dan sebagainya. Sebab Naim percaya benda ni, ini adalah benda yang crucial di saat kita di dalam pandemik COVID-19 ni. Pun kita tahu ramai orang terkesan dan tertekan juga dengan apa yang berlaku, ada yang kehilangan kerja dan sebagainya. Jadi kita masih dapat ada dekat sini untuk dapat melakukan tugas dan sebagainya. Ini dah satu, kita kata nikmat yang Allah bagi untuk kita. So insyaAllah kita sama-sama doakan supaya 2021 ni menjadi tahun yang lebih baik pada InsyaAllah untuk karier seni Naim dan juga para karyawan yang terlibat di belakang kita ni juga. Cik G di sini selaku flutis dan juga keyboardist kita. Pemuzik-pemuzik ini pernah mengiringi penyanyi hebat seperti Datuk Seri Siti Nurhaliza, Datuk Jamal Abdillah dan sebagainya. Terima kasih kerana bersama dengan kami dan juga tahniah atas mengiringi persembahan Naim Daniel sebentar tadi. Naim, ramai yang bertanyakan kalau Hil Husaini, Hakim Rosli dan juga seangkatan dengan Naim ada kolaborasi dengan artis-artis yang mempunyai nama yang besar ataupun senior seperti Daino Faizah, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Naim, kalau boleh, siapa yang diinginkan untuk dikolaborasikan? Kalau tak dapat kolaborasi buat lagu untuk nama-nama tadi tu pun, sebab saya rasa itu adalah nama-nama yang kita katakan prolific dekat dalam Malaysia ni, di mana ini adalah satu peluang kalau dapat bekerja dengan mereka. And Naim sebenarnya pun sedang on project untuk siapkan lagu Kak Dayang Nur Faiza. Dan lagu untuk Kak Siti Sarah Raisuddin pun dah siap, cuma tinggal nak release je. And Naim cuba untuk kembangkan lagi sayap Naim di dalam segi penulisan lirik pula. Okey, bila kata kembangkan sayap tadi tu, selepas ni genre apa pula yang Naim akan explore ni? Mungkin kita buat dangdut. Wow. Tak ada. Sebab Naim rasa ada Jafar on. sebab Naim macam selagi mana kita boleh buat, kita buat. Sebab dalam art ni it's not just one thing kan. Betul. And tak ada siapa pun nak kata benda ni sama ada benda tu bagus atau tidak, kecuali kita datang dengan niat yang baiklah dalam bekerja, insyaAllah. Lagu Sepi Sekuntum Mawar Merah pernah disapinkan, diaslikan oleh Naim Daniel. Mungkin akan ada pembaharuan dari segi lagu-lagu yang mungkin Naim teringin untuk buat pembaharuan dan juga kelainan dalam lagu-lagu. Naim seorang peminat setia Allahyarham Ahmad Jais. Sebab dengar dari kecil. Jadi mungkin kita akan cuba cari satu lagu dan diberi nafas baru ke apa kan. Tapi itulah, selagi mana lagu itu kita pay dia punya respect towards originalnya, dan tak ada masalah, insyaAllah. Umpan jinak daerah tenang mungkin. Wow. Naim Daniel ni kalau kita tengok dan dengar dia memang saya tengok hari-hari. Kalau boleh kita simpan dia kat sini. Tapi macam mana Naim kan, kita punya siaran berapa jam? 2 jam setengah je. Apa pun kita ucapkan terima kasih Naim kerana sudi bersama dengan kita hari ini, dan fahamkan Naim akan esok perform bersama dengan Kai Bahar di Anugerah Nasyid Malaysia. Jadi jangan lupa saksikan Naim di sana. Okey, tahniah juga untuk muzik video Purnama yang telah pun mencapai trending nombor 1. Sebab itu Naim Daniel memotong rambutnya. Terima kasih kepada pemuzik dan juga terima kasih kerana bersama kami. Baik, kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini.